Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Zaid Zulkifli, merupakan market analysis untuk A-Markets Broker di Malaysia. Dan untuk hari ini seperti biasa, kita akan pergi kepada major pair. Dan minggu ni dan minggu lepas lebih kepada major pair kerana volatility untuk trading minggu ni lebih kepada major lah disebabkan US punya isu, okay, dan menyebabkan banyak pair yang volatile kepada major pair. Alright, so seperti biasa untuk daily trade hari ni, kalau semalam kita buat weekly trade ataupun kita pergi kepada analisis mingguan, untuk hari ini lebih kepada analisis harian. Okey, kita akan pergi kepada DXY dulu. Alright, so this is DXY supaya mungkin memberi sedikit pandangan kepada tuan-tuan. Semalam kita punya video lebih kepada mingguan. Untuk hari ini kita akan pergi kepada harian. Okey, ini adalah M30 untuk DXY. Tujuan untuk saya rujuk kepada DXY adalah untuk kita memerhati secara jelas berkaitan dengan single pair iaitu US dollar. Okey, apa yang berlaku kepada DXY untuk hari ini? Seperti biasa, kita tahu bahawa pengukuhan kepada US dollar berlaku sejak dari 2 minggu lepas. Dan berlaku kepada M13 untuk hari ini, kita dapat lihat bahawa DXY telah pun sampai, ini adalah carta mingguan telah pun sampai di 50% daripada significant drop. Bermaksud kenaikan yang sedang berlaku kepada US dollar sudah pun sampai kepada end of retracement. Yang ini basic lah kepada trading So end of retracement, berkemungkinan akan ada sedikit bearish yang akan berlaku kepada US dollar hari ini. Okay, so just ramalan saja dan kita dapat lihat apa yang sedang berlaku sekarang. Candle pun semakin mengecil dan juga dia betul-betul berada di Fibo 15 ataupun 50% daripada penurunan yang berlaku sebelum ini. Okay, so dekat sini apa yang boleh kita simpulkan adalah saya akan ambil sedikit buy kepada gold sebab Malaysia punya trader lebih kepada gold. Okay, so kita akan ambil sedikit. Okay, kita akan ambil sedikit buy untuk gold hari ini. Dan segala apa berkaitan dengan US dollar, kita akan try untuk ambil sedikit bearish lah. Dan bagi saya, benda ni saya yakin dan pasti US akan terus fly. Cuma pada sekarang ini di tempat yang kita rasa strong untuk USD akan sell. Okay, so kita akan ambil lah sedikit retracement ni. Sebab kalau USD betul-betul melemah ini hari, okey, untuk daily harian kita akan sedikit profit kerana jom kita tengok kepada gold pula. Okey. So di dalam gold, okey, di dalam gold kita dapat lihat sekarang ini apa yang ni untuk M13, okey. So okey. Alright, so ini adalah M13 untuk gold. Apa yang saya dapat lihat sekarang ini penjunaman yang berlaku semalam, okey, dah break banyak zone. Tetapi untuk hari ini dia dah sampai kepada base level untuk M13. Okey, saya ambil M13 sebab kita nak trade untuk hari ini sahaja. Saya meramalkan bahawa akan ada sedikit bullish kepada gold disebabkan kelemahan yang akan berlaku kepada USD apabila kita melihat kepada DXY punya detail tadi. Okey, target saya akan sampai at least dekat 1973 sebelum ataupun worst come to worst dia akan pergi ke 1979 sebelum price akan terus terjun. Okey, saya still dengan sentimen USD akan mengukuh di mana gold akan terus melemah. Okey, untuk hari ini saya akan ambil satu sentimen yang agak sedikit bukanlah pelik sebenarnya, tapi saya yakin dan pasti kepada satu teori apabila berlaku satu signifikan yang besar ataupun satu signifikan move ke bawah, mesti akan sedikit retracement sebab price akan terus terjun saja. Okey, apa kita dapat lihat pada gold sekarang ni, price terjun je. Okey, so sekarang ni kita nak ambil sedikit, okey, sedikit retracement untuk price sampai ke atas dan kita boleh ambil buy lah sikit kat sini. Dia agak sedikit risk, apa-apa pun kena tengok direction kerana kita tahu bahawa hari Isnin dan hari Selasa adalah direction day. Okey, so kita nak tengok direction sama ada benar-benar dia nak buat sedikit retracement ke atas ataupun dia nak break level. Kalau dia break level kat 1956 ni, will be kita akan start untuk ambil sell balik. Okey, so untuk hari ni, I still untuk daily untuk daily saya nak ambil buy gold hari ni. Saya tak tahu dia sampai zone ni. Kalau dia sampai awal bermaksud esok kita dah boleh tukar trading plan kita lah. Tapi kalau tak sampai lagi, dan mungkin kita akan berterusan untuk esok. Okey, so ini adalah untuk gold. Sedikit pandangan kepada tuan-tuan yang mungkin boleh bagi orang kata satu idea dalam tuan-tuan punya trading. Okey, dan next kita pergi kepada JBP JPY. Okey, bukan JBP JPY, JBP USD. Sorry, maafkan saya. Okey, untuk JPR ni pun dah salah dah ni.
Okey, JBP USD. Maafkan saya. Okey, JBP sebab saya nak fokus kepada major pair sekarang ni. Okey, silap. Yang tadi dalam layout tu bukan JBP JPY, JBP USD. Okey, ada sedikit kesilapan, tak apa. Okey, yang penting kita faham. Okey, apabila JBP USD kita dapat lihat di XY sekarang ni USD akan melemah sedikit. So untuk JBP sebenarnya saya akan look kepada economic JBP. Okey, so kat sini apa yang kita nampak bahawa sedikit akan ada kenaikan disebabkan news yang akan berlaku kepada JBP. You guys boleh check balik untuk JBP punya news dan daripada sini kita nampak cuma agak sikit risk. Tak tahu kekuatan kepada US dollar, tapi bagi saya untuk sekarang ni lebih kepada USD punya sentiment. Cuma dalam technical analysis ni kita nampak berat sikit kepada JBP yang menyebabkan saya nak buy dekat GU. Okey, agak sedikit berlainan kerana saya melihat impact kepada JBP lebih daripada USD sebab retracement yang berlaku mungkin tak begitu kuat. Okay, tak begitu kuat. Bukanlah tak begitu kuat tu maknanya kata tak ada impact. Tak, maksud nak kata kat sini kekuatan yang mungkin akan impact lebih banyak. Bermaksud JBP punya impact akan lebih besar daripada US dollar yang menyebabkan daripada sudut teknikal saya menampak bahawa JBP kita akan try untuk sedikit buy lah. Tapi untuk daily lah untuk hari ni. Tapi kalau break, ni orang kata still sama-sama sikit. Tapi inilah yang saya nampak pun. Sebab satu zone yang agak keras itu kalau dia nak break pun. Okay, so kita ambil sikit buy. Sehingga ke zone 1.24553. Sebelum, kalau dia berjaya untuk break, kita akan cari satu lagi TP dekat atas. So ada 2 TP area dekat sini. So, kita nak tengok sama ada possible swap ini berlaku ataupun tidak. Okay, so itu adalah untuk JBP USD. Dan yang seterusnya, yang terakhir adalah USD JPY. Okey, untuk USD JPY ini seperti biasa, okey, saya mengikut kepada USD punya market sebab kita tahu bahawa USD JPY agak sedikit ni H1 sorry Okey, USD JPY agak sedikit berat kepada US. Okey, JPY punya data agak sedikit tak berapa kuat. Impact dia kepada chart tu kita nampak berat kepada US dollar lah. That's why saya akan pergi kepada DXY. Dan kat sini untuk H1 kalau kita nampak berlaku sedikit possible swap zone. Yang ni sama ramalan dia seperti dengan gold. Cuma bezanya gold USD kat belakang kan. Jadi dia buy. Tapi untuk USD JPY, USD dekat depan. Jadi kita akan start untuk ambil sell. So yang ni adalah possible swap zone yang akan berlaku and dah break dah pun. Okay, so mungkin kita akan tunggu. Kalau rajin untuk tunggu, better untuk tunggu pullback lah Tunggu price pullback dan kita akan start untuk ambil sell. Kita tengok price akan berlaku sampai tahap mana. Alright, so ini adalah 3 major pair. Okay, gold, JBP USD. Ada kesilapan tadi daripada sudut layout saja JBP USD dan juga USD JPY. Okay, so 3 pair yang ada potential untuk kita masuk hari ini. Dan insyaAllah daripada perkongsian ini akan dapat sedikit idea pada tuan-tuan. Dan tidaklah tiru bulat-bulat saya punya mapping, tapi mungkin mendapat sedikit idea. Okay, mungkin saya punya opinion agak berbeza dengan tuan-tuan, tapi boleh jadikan sedikit pandangan dan mungkin dapat membantu tuan-tuan dalam trading. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan kepada tuan-tuan, okay, jangan lupa untuk like dan follow kita orang punya media sosial di A Markets kalau tuan-tuan nak belajar secara detail berkaitan dengan fundamental. Sebab saya merupakan trainers yang lebih kepada fundamental sedikit berbanding dengan technical. Technical sebab benda tu saya tahu dari saya yang pasti ramai yang dah faham. Okay, tapi big direction kepada trading ni adalah fundamental. Technical ni adalah satu, macam mana nak cakap lah. Okay, fundamental merupakan big direction kepada technical analysis. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so saya akan lebihkan sedikit fundamental dan technical pun kita tak tinggal. Kita akan, of course technical kita boleh panggil 60 to 70% is technical. Tapi saya bawa sedikit idea daripada fundamental dapat membantu tuan-tuan dalam trading. So kalau tuan-tuan berminat untuk belajar berkaitan dengan fundamental, berkaitan dengan trading secara technical, tuan-tuan boleh follow semua media sosial kami. Okay, kita ada di Twitter, kita ada di Facebook, kita ada di YouTube dan semuanya kalau kita berpecah tau. Okay, market ni ada global, ada Indonesian. So saya merupakan Malaysian punya market analysis. So kalau tuan-tuan nak mempelajari dalam bahasa Malaysia boleh follow A Markets Malaysia. Kalau nak bahasa Indonesia boleh follow Indonesia lah.
Kalau nak bahasa global ataupun English boleh follow global. Okay, so insyaAllah kita orang satu tim yang agak besar dekat sini membantu tuan-tuan dalam trading dan mungkin dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan punya career. Bukan career lah, income dekat dalam trading itself. Alright, so itu sahaja daripada saya. Semoga kita berjumpa pada next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.